Selamat sejahtera pelajar. Bagaimana dengan bab-bab yang sebelum ini? Diharapkan anda semua dah siaplah tugasan yang diberi itu. Bab 1 hingga bab 4 dalam modul kimia kena lengkapkan. Tadi saya baru share yang bab 4 punya. Bab 4 ini sikit je, ada 3 subtopik. Polimer, getah asli dan getah sintetik. Okay, kita masuk 4.1 polimer. Dapat? Pelajar dapat ikuti? Beri respon? Dapat. Okey. Dalam sesi PDP dalam 4.1 polimer, diharapkan pelajar boleh menerangkan apa maksud polimer, menjelaskan tindak balas pempolimeran melalui aktiviti, mewajarkan kegunaan polimer dalam kehidupan harian. Okay. Poli bermaksud banyak. Apa itu polimer? Cikgu akan sharekan video yang dalam buku teks ini dalam grup nanti ya. Okay. Saya dah cari. Nanti baru saya post. Begitu juga dengan tugasan dalam Google Classroom. Okay. Polimer adalah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Maksud dia ada banyak-banyak monomer, dia bercantum dan akan menghasilkan satu rantai molekul panjang yang dinamakan sebagai polimer. Dan tindak balas ini merupakan pempolimeran. Proses monomer bercantum menghasilkan molekul berantai panjang yang bernama polimer adalah panggil proses pempolimeran. Polimer ini ada yang semula jadi, ada yang bukan semula jadi. Okay. Polimer yang semula jadi, contohlah, adalah jenis yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada haiwan. Contoh, kanji. Apabila kanji ini mengalami hidrolisis, dia akan dipecahkan kepada unit asasnya yang dipanggil glukosa. Selulosa, ya polimer, semua jadi monomer glukosa. Protein, monomer asid amino. Getah asli, monomernya panggil isoprena. Bagi sumber polimer sintetik, yang buatan manusia, contoh polistirena. Polistirena adalah bekas untuk bungkus makanan, di mana yang sekarang tidak digalakkan guna. Polistirena dia berasal daripada monomer stirena. Yang polipropilena, monomer propena. Pelajar kena tahulah lukis formula struktur. Dia akan tanya, nanti kita masuk ni. Polipropilena ini adalah sejenis plastik. Plastik yang grade yang kedua. Polyvinyl klorida PVC, monomer vinyl klorida. Selain itu, contoh polimer sintetik yang lain adalah nylon. Nylon ini dihasilkan daripada pempolimeran kondensasi. Polietina adalah plastik yang grade yang pertama. Kapas juga merupakan polimer.
Okay, istilah plastik ialah nama umum yang merujuk kepada polimer sintetik. Kemajuan teknologi membolehkan plastik yang mempunyai pelbagai ciri-ciri istimewa dihasilkan. Nylon dapat digunakan untuk menghasilkan produk seperti tali dan pakaian. Okay, ini protein, daging sumber protein, kerana dia memberi kita ini asid amino yang badan kita perlukan. Okay. Sekarang kita tengok jenis-jenis polimer. Ada 3 jenis lah. Polimer termoplastik, polimer termoset dan polimer elastomer. Polimer termoplastik ialah polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikita semula. Apabila dipanaskan, polimer termoplastik ini melebur dan mengeras apabila disejukkan. Cirinya adalah dapat diacu berulang kali dan boleh dikita semula. Ini maksud apa? Maksud takat lebur rendah. Contoh, polietina, PVC, polyvinyl chloride dan nylon. Okay, polimer termoset. Ya, tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Bermaksud takat lebur ini adalah lebih tinggi berbanding dengan polimer termoplastik. Kenapa takat lebur bagi polimer termoset ini lebih tinggi? Ataupun mengapa polimer termoset hanya boleh diacu sekali sahaja? Kerana apa? Terdapat rangkai silang antara rantai molekul polimernya. Rangkai silang ini yang menyebabkan dia mempunyai takat lebur tinggi dan tidak dapat diacu berulang kali. Hanya boleh sekali sahaja. Tak boleh dikita semula. Contoh melamina dan bakelite. Melamina ini adalah digunakan untuk buat plastik untuk pinggan mangkuk. Kan ada pinggan mangkuk yang jenis plastik tapi dia ada plastik yang lebih keras punya tu. Okey. Tu ialah melamina. Okey, bakelite digunakan untuk buat soket. Soket elektrik. Atau 3-pin plug. Plug atau soket elektrik. Yang warna putih tu Jenis polimer yang ketiga panggil elastomer. Polimer elastomer dari namanya ada perkataan elas kan, elastik maksudnya dia kenyal. Dia dapat diregangkan dan boleh dikembalikan ke bentuk asal bila dilepaskan. Dia bersifat elastik. Contoh polyurethane dan getah styrena butadiene. Getah styrena butadiene merupakan getah sintetik. Polyurethane ini dia merupakan polimer yang banyak kegunaannya lah. Salah satu kegunaannya ialah dia boleh digunakan untuk waterproofing. Okay? Ada ceiling yang macam bocor kan. So mereka kena tembaklah polyurethane ini kerana dia bertindak balas dengan moisture, dia akan berkembang dan tutup lubang-lubang tu dan dapat atasilah masalah water leakage dari ceiling.
Selain itu, poliuretanol juga lebih tahan kalau untuk buat sofa. Ini pun ada video nanti saya share. Okey, kita tengok tindak balas pempolimeran. Ada dua jenis. Satu pempolimeran penambahan, satu pempolimeran kondensasi. Okay, mari kita pelajari dua jenis tindak balas pempolimeran dengan lebih lanjut. Tindak balas pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon bertindak balas antara satu sama lain untuk membentuk rantai molekul yang panjang panggil polimer. Contoh, kita tengok senarai polimer yang dihasilkan daripada pempolimeran penambahan dan monomer yang terlibat. Pencantuman monomer etina akan menghasilkan polimer polietina. Ikatan ganda 2 antara karbon ia akan diputuskan menjadi ikatan tunggal. Ingat, karbon dia hanya akan membentuk 4 ikatan sahaja. Okay. Ciri-ciri polietina ini adalah tahan lasak dan kuat. Kegunaannya adalah untuk membuat plastik grade yang pertama, yang boleh kita semula seperti beg plastik, botol plastik, plastik pembungkus. Kamu tengok plastik dia ada tulis grade punya 1, 2, 3 kan. You kena lain kali you perhatikan tu. Okay, propina. Pencantuman monomer propina menghasilkan polimer polipropina. Propina ini kan dia prop bermaksud ada 3 atom karbon. Bila kamu lukis formula strukturnya, ada satu kumpulan metil ini kamu tak perlu nak lukis dengan lengkap ini. Terus CH3 sahaja. Okay. Dan untuk polimer, dia perlu bracket. Bracket boleh bracket bulat atau bracket yang square ini pun boleh. Dan jangan lupa letak N. N ini bermaksud integer yang sangat besar. Maksud unit yang sangat besar. Boleh sehingga 10,000 unit. Ada 10,000 unit asas ini yang berulang-ulang tu. Okay, polipropina dia buat plastik yang lebih keras lah. Contoh kotak, kerusi, plastik, alat mainan dan tekstil. Yang ketiga, vinyl chlorida. Sebenarnya namanya adalah chloroethina. Salah satu atom hidrogen ini digantikan dengan atom klorin. So, bagi chloroethina. Pencantuman chloroethina ini akan menghasilkan polichloroethina. Ciri-ciri polichloroethina atau ciri-ciri PVC ialah dia kuat, keras. Setelah itu, dia tahan kakisan sebab plastik kan dia takkan berkarat. Tidak, okay. Corrosion resistant, tahan kakisan. Okay. Ringan, kuat dan keras. Dia digunakan untuk PVC untuk buat pad air dan penebat elektrik. Okay, yang keempat, stirena. Dia ada satu gelang benzina. Stirena, monomer polimernya panggil polystyrena, polystyrene. Ya, cirinya ringan dan merupakan penebat haba. Jadi boleh buat pembungkus makanan,
ataupun cawan, cawan polistirena dan penebak haba lah. So, apa yang penting ialah pelajar perlu tahu lukis formula struktur, monomer dan polimer dan beri cirinya. Sekurang-kurangnya kena tahu satu ciri. Sewaktu tindak balas ikatan ganda 2 dibuka dan monomer ditambah pada rantai molekul untuk menghasilkan polimer. Contoh tindak balas yang berlaku ditunjukkan pada raja 4.2. Contoh pencantuman banyak-banyak molekul etina ini dalam proses pempolimeran akan menghasilkan satu rantai molekul yang panjang yang panggil polimer. Etina telah dijadikan polietina. So, ringkaskan persamaannya, lukis macam ni. Persamaan bagi pempolimeran ini dia memang dalam bentuk formula struktur. Info, kumpulan vinil ialah hidrokarbon siklik, cyclic hydrocarbon dengan formula C6H5. Ini ya. Dan juga dilukis seperti di sebelah. C6H5. Yang ini kumpulan vinil. Kita tengok jenis pempolimeran kedua iaitu pempolimeran kondensasi. Kondensasi maksud apa? Kamu mesti dapat fikir kondensasi air kan? Dia akan hasilkan molekul air pada akhirnya tindak balas. Pempolimeran kondensasi melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza. Monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer dan satu produk lain seperti molekul air atau hidrogen klorida. Di sini kamu belajar dua jenis pempolimeran kondensasi. Yang pertama adalah penghasilan terylena, yang kedua ialah penghasilan nylon. Terylena ialah sejenis polyester yang digunakan untuk buat tekstil, buat kain. Nylon sejenis poliamida dalam raja 4.4. Kita tengok yang 4.3 dulu. Tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan terylena. 1,2 etanadiol. Kumpulan berfungsi adalah kumpulan hidroksil. Dia ada dua kumpulan hidroksil. Diol lah. 1, 2 bermaksud apa? Karbon 1 dan 2 masing-masing ada kumpulan hidroksil. Etana bermaksud dia ada dua karbon. 1, 2 etanadiol ini bertindak balas dengan asid tereftalik. Ini ada formula strukturnya lah. Tengah-tengah ada satu kumpulan vinil. Ini ada satu gelang benzin lah. Dan dia punya kumpulan berfungsi adalah kumpulan karboksilik. Karboksil. Mungkin cek.
Carboxyl, COOH. Hasil ialah tindak balas 1,2 etanadiol dengan asid terefalik. Tereftalik adalah terelena tambah air. H2O ini telah terbentuk, jadi ini cantum dengan ini. Kamu tengok kamu akan faham. Tuh, tadi buku you. Tindak balas pempolimeran kondensasi menghasilkan nylon. Sebab ini ada satu eksperimen punya lah. Tapi sebab ini baru, dulu KBSM tak ada, sekolah kita pun tak ada bahan kimia ini. Tengok macam mana lah. Sebab sekarang duit PCG kimia itu kita tak boleh guna sesuka hati untuk beli benda-benda yang tak berkaitan dengan ujian amali. Kita kena reserve untuk beli apa-apa yang sekolah tak ada untuk senarai akhir ujian amali itu. Semua tahu kan, bulan Februari ujian amali, Mac baru mula ujian bertulis. Tindak balas pempolimeran kondensasi penghasilan nylon 1,6-hexadiamina. Ini SPM kamu tak belajar kumpulan berfungsi ini, tapi Form 6 kalau belajar ataupun matrikulasi, you akan belajar ini. Kalau you belajar kimia, NH2 ini panggil kumpulan amina. Dia ada dua kumpulan amina pada karbon 1 dan karbon yang ke-6. Bertindak balas dengan decanadiol-diklorida. Decana bermaksud ada 10 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingatkan nama awalan 9 karbon, hex masuk 6. Dec, DK, 10. Diol, diklorida. Kumpulan karboksilnya, dia punya H ada digantikan dengan klorin. Jadi, dia akan menghasilkan satu molekul lah, hidrogen klorida. Bukan satu molekul. Molekul hidrogen klorida ini disingkirkan. Dan ini gabung. Bentuk ini. Nylon ini akan terhasil antara permukaan dua larutan. Dia terbentuk antara lapisan 1,6 diaminoheksana dan decanadiol-diklorida. Terbentuk kat tengah-tengah ni. Guna rod kaca, macam sangkut satu, berbenang ni, dan gulung. Dapatlah kat sini. Kalau ada peluang Kalau ada peluang, kamu akan dapat buat ni. Okey, seterusnya kita tengok penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Ciri-ciri polimer sintetik adalah ia merupakan penebat haba yang baik, ringan, kuat dan keras, daya tahan haba yang tinggi, bersifat lengai dan tidak reaktif.
Ini penting lah, kena tahu ciri-ciri polimer sintetik. Ini paling penting lah. Ringan, kuat dan keras. Kegunaan polimer sintetik, yang pertama, contoh polipropena yang memang digunakan lah secara meluas dalam kehidupan kita. Selain itu dalam bidang perubatan, buat perubatan ataupun peralatan makmal. Kegunaan polimer sintetik. Plastik ini polietina, dia adalah buat beg plastik. Nylon buat benang untuk industri tekstil. Dan polimer akrilik digunakan untuk menghasilkan bumbung garis air, waterproofing. Sungguh pun polimer ini banyak memberi faedah lah dalam kehidupan kita. Tetapi pelupusan yang tidak terurus, pelupusan polimer sintetik yang tidak terurus ini boleh mendatangkan kesan pencemaran, pencemaran plastik terhadap alam sekitar. Ini juga merupakan soalan yang popular lah yang sering ditanya. Bila dia tanya tentang polimer, ada satu soalan dia mesti tanya tentang polimer dan alam sekitar. Pelajar kena wajarkan lah. Wajar ke tak wajar ni penggunaan polimer ni dalam kehidupan kita. Wajar bermaksud you berikan kebaikan. Kegunaan polimer. Kebaikan adalah ini. Dia ringan, kuat, keras. Bersifat lengan, tidak reaktif. Kalau tak wajar bermaksud pelepusan polimer sintetik yang tidak terurus ni akan mendatangkan kesan pencemaran. Contoh pencemaran air. Kerana kalau dibuang ke dalam sungai ke, laut ke, dia akan menyebabkan kehidupan marine ini matilah kerana mikroplastik telah masuk ke dalam rantai makanan. Plastik ini dia akan menjadi serpihan, contoh plastik yang kecil-kecil itu, akan tertelan oleh penyu contohnya dan menyebabkan dia mati. Selain itu, cara pelupusan polimer sintetik seperti pembakaran terbuka ini dia akan membebaskan gas-gas yang beracun dan bertoksik. Boleh menyebabkan pencemaran udara dan memudaratkan kesihatan organisma hidup. Dan juga polimer sintetik yang dibuang ke dalam, yang dibuang secara merata-rata lah, dia akan menjadi tempat takungan air dan merupakan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi boleh meningkatkan kes demam tinggi, mengancam nyawa. So pelajar kenalah beli, bila kamu nak kata tak wajar tu, dia ada wajar ada tak wajar, dua-dua. Penggunaan polimer datangkan kebaikan dan datangkan keburukan. Bila kamu mewajarkan atau memberi justifikasi, pelajar kena beri kedua-dua. Tengok soalan. Satu, polimer sintetik ini boleh dikikar semula, boleh diguna semula. So ini kebaikannya. Kamu beri contoh. Kedua, kalau tak baik, keburukannya adalah pelupusan polimer sintetik yang tidak terurus. Kamu beri contoh. Ini cara kamu mewajarkan ataupun jawab soalan justifikasi. Rasanya soalan pertengahan tahun saya ada keluar. Ada tak? Yang ini tak ada. Cuma soalan modul lah yang saya buat ada. Kali ini peringkat Pasir Gudang ada modul lah. Setiap sekolah kena buat modul kertas 1, kertas 2 dan kemudian berkongsi lah. Harap program JPP itu berjaya dan dapatlah kita dapat modul itu dan boleh membantu pelajar untuk
meningkatkan peratus lulus dan juga peratus cemerlang. Kita teruskan. Seiring dengan perkembangan bidang sains dan teknologi, jadi kita harus menanganilah masalah alam sekitar yang disebabkan oleh pelupusan polimer yang tidak terurus ini. Berbagai cara ini telah diperkenalkan untuk memastikan penggunaan polimer dengan lebih lestari. Kita semula merupakan satu cara yang termudah bagi pengguna untuk memastikan polimer sintetik tidak berakhir di tapak pelupusan sampah. Tapak pelupusan sampah memang terhad. Hari-hari berjuta-juta tan sampah itu diangkut ke tapak pelupusan. Dia macam banyak dilonggokkan. Sebenarnya banyak polimer sintetik itu, contoh plastik, dia boleh dikita semula. Pengenalan polimer terbiodegradasi. Ini satu lagi. Tahu kenapa polimer sintetik boleh mendatangkan masalah kepada alam sekitar? Satu adalah ia tidak boleh terbiodegradasi. Ini satu kelemahan dia. Maka pelupusan polimer sintetik yang tidak terurus, dia boleh mendatangkan pencemaran udara, pencemaran air. Tengoklah macam mana dia dilupuskan. Kalau dia buang ke dalam laut, pencemaran air. Kalau dia bakar, pencemaran udara. Jadi untuk mengatasi ini, sekarang polimer yang dihasilkan itu haruslah yang boleh terbiodegradasi dan boleh terurai. Biodegradable and also terurai maksud dia sendiri akan menjadi serpihan. Boleh terurai secara foto, maksudnya dia kena cahaya tu dia sendiri akan lama-lama terurai macam ni. Ataupun oxo-biodegradable, dia kena oksigen dia lama-lama akan terurai jadi serpihan. Ada yang polimer dia dibuat daripada yang sumber semua jadi. Contoh ada cornstarch ke apa benda punya, dia boleh dijadikan sebagai kompos. Dia compostable. Dengan cara ini, kita menggunakan polimer yang boleh terdegradasi dan boleh urai, dia boleh menurunkan tahap pencemaran alam. Ini cara mengatasilah. Kita semula pun satu cara. Yang tak boleh terbiodegradasi punya plastik, kita semula. Kenapa polimer ini boleh terdegradasi atau boleh terurai? Kerana bahan tambah ni dimasukkan ke dalamnya bila dia dibuat. Jadi dia boleh terurai secara semajadilah oleh bakteria, biodegradasi maksudnya, atau terurai oleh cahaya, fotodegradasi atau ada dua jenis. Ada satu oxo-biodegradable ialah ia kena oksigen dia sendiri terurai. Bertindak bahasa dengan udara. Barang plastik akan terurai dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan masalah lambakan barangan plastik di tapak pelupusan sampah di samping lebih selamat kepada haiwan liar. Ini contohlah. 100% compostable. So dia berbuat daripada bahan-bahan organik, ia boleh sendiri terurai lah. Tapi ini bukannya bermaksud kamu digalakkan untuk menanam benda-benda yang terbiodegradasi. Kita seharusnya kurangkan penghasilan sampah.
gunalah Tupperware bila kamu nak beri makanan. Jangan asyiknya guna bungkusan makanan itu polipropilena saja. Okay, kerana itu akan menambahkan lagi masalah pencemaran secara langsung. Okay, kamu tengok soalan uji diri 4.1 ini, dia tanya, ini adalah sejenis polimer, berapa jenis monomer diperlukan? Ini ialah apa dulu? Apakah nama rantai polimer ini? Kamu tengok dia punya unit asas, unit ulangannya. Ni kan? So, ini asalnya monomer lah. Apa nama monomer yang terlibat ni? Propina. Propina. Okay, bagus. Jadi, dia suruh you lukis. So, you lukis lah. Lukis. CH3. CH3 mana-mana je. Kiri, kanan, atas, bawah, you suka hati you. Okay. Nama propina. Ini adalah polipropina. So, satu sahaja. Satu monomer terlibat. Ini yang saya katakan lah. Bila soalan tanya wajarkan ni, confirm akan tanya punya kalau itu soalan struktur. Tentang polimer sintetik. Wajarkah penggunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian? Ya dan tidak. Kena beri dua-dua lah. Penggunaan polimer sintetik wajar digunakan untuk kehidupan seharian kerana dia merupakan penambah haba baik, sifatnya ringan, kuat dan keras, bersifat lengan dan tidak reaktif, daya tahan haba tinggi. Contoh melamina tu, bakelite. Polimer termosek itu sangat tahan haba, sangat keras. Tetapi ia tak boleh dikita semula. Kemudian lepas you cakap tentang kebaikan tu, kamu kena cakap namun demikian. Pelupusan polimer sintetik yang tidak terurus akan memberi kesan kepada pencemaran alam sekitar. Contohnya, macam tu. You jawablah kalau dia 3 markah, you jangan 1 ayat je. Okay, kita masuk getah asli. Sampai pukul 2 kita. Getah dan sejarah. Okay, dalam 4.2 getah asli, pelajar haruslah boleh menerangkan getah asli dari segi penamaan, formula struktur dan sifatnya. Tadi polimer bagi getah asli panggil apa? Monomer panggil isoprena. Kalau polimer panggil polyisoprena. Polyisoprena adalah getah asli. Monomernya ialah isoprena atau nama IUPAC panggil 2-methyl but 1,3-diena. Ini formula strukturnya. But-diena, butina. Diena bermaksud apa? Pada karbon 1 dan 3 terdapatnya ketang ganda 2. Pada karbon pertama dan yang ketiga. 2-methyl bermaksud pada karbon kedua ni karbon 1 lah. Ni karbon 2 terdapat 1 cabang metil. Faham?
2-metil but 1,3-diena. Dan pelajar kena tahulah bagaimana proses penggumpalan latex, menerangkan proses pembukanan getah dan dengan menggunakan sulfur, mengkaji sifat kekenyalan getah terbukan dan tak terbukan. Bab ini walaupun sedikit, tapi soalan yang ditanya dalam SPM dia lebih kaitkan dengan macam soalan justifikasi. Okay. Aras sederhana nak sampai aras tinggi. Okay, kita tengok pokok getah atau nama saintifiknya Hevia brasiliensis. Hevia brasiliensis telah dibawa ke Malaysia pada tahun 1877 dan terus berkembang sebagai antara komoditi penting negara sehingga kini. Antara ekspor utama Malaysia ialah kita ekspor apa-apa getah asli apa? Dalam bentuk sarung getah, sarung tangan getah, latex gloves, kondom dan cat. Ini apa benda? Maaf, ini saya tak tahu. Ini semua peralatan lah. Okey. Latex adalah sejenis koloid dan bukan larutan. Koloid bermaksud dia terampai. Bila dia campur dalam air tu, dia bukan sebati. Dia macam bentuk ampaian. Dan zarah getah tidak larut di dalam air. Sebaliknya tersebar secara perasingan di dalam air. Maksud koloid. Okay, dapatkan anda mengenal pasti siri homolog bagi monomer getah asli. Siri homolog bermaksud apa? Dia adalah sejenis alkina. Kerana kumpulan berfungsinya adalah ikatan ganda dua antara atom karbon. Okay. Isoprena, nama IUPAC 2-metil but 1,3-diena. Okay, latex. Latex merupakan cecair berwarna putih yang diperoleh daripada pokok getah apabila kulit pokok getah ditoreh. Semasa Form 3 pernah belajar ni tak? Tak pernah. Okay, apa yang penting ialah kena tahu getah asli ialah polyisoprena. Monomer isoprena ialah 2-metil but 1,3-diena. Okey, membran protein zarah getah ini bercas negatif. Cas negatif. Jadi dia menyebabkan zarah-zarah getah menolak antara satu sama lain, mengelakkan getah daripada menggumpal. Okay. Membran protein getah asli ini bercas negatif. Satu zarah getah dengan zarah getah lain pada mulanya dia takkan menggumpal. Okay. Kerana cas yang sama ni akan saling menolak. Okay. Akan tetapi kenapa bila dibiar susu getah ataupun latex itu yang terhasil tu daripada torehan kulit pokok getah ini yang dibiarkan dia akan menggumpal. Pelajar kena tahu ini. Okay? Mekanisme penggumpalan latex. Okay, kita tengok ciri-cirinya dahulu. Okay, getah asli ini adalah polimer elastomer kerana getah adalah bersifat kenyal. Yang merupakan polimer elastomer semula jadi. Wujud ikatan ganda dua pada struktur polimer getah
mempengaruhi daya tahan getah asli terhadap pengoksidaan oleh udara. Ciri-ciri getah asli ditunjukkan dalam jadual 4.3. Penting okey. Getah asli ini contoh untuk buat apa? Banyak-banyak contoh you punya kasut, okey, talian itu semua sebenarnya dibuat daripada getah asli. Kalau itu tayar kereta, itu adalah getah tumbukan. Okey, getah asli ini yang belum melalui proses pembukanan, cirinya adalah lembut, terpecah putih lembut pada suhu bilik, kenyal atau anjal, dapat diregangkan dan dikembalikan kepada keadaan asal apabila dilepaskan, tak tahan haba, maksudnya takat lebuhnya rendah, penebat elektrik yang baik, dan dia tak dapat mengkonduksikan elektrik. Okay. Tapi getah asli ini mudah dioksidakan. Lama-lama letak dia akan jadi kuning lah, kerana dia bertindak bahasa dengan oksigen. Ikatan ganda 2 ini kan reaktif. Dia boleh reaksi dengan oksigen, so menyebabkan pengoksidaan berlaku. Dan dia reaktif kepada bahan kimia. Kerana ikatan ganda 2 itu pun senang bertindak balas dengan asid alkali dan perarut organik yang lain. Okey, salah satu sifat lain, dia kalis air. Getah asli ini tidak telap air. So, ini produk-produknya lah. Bak getah, gelang getah, sarung tangan, tapak kasut. Okey, ini saintis hasilkan ni apa? Earthquake insulator daripada getah. You boleh Google lah kalau you berminat ini. Okey, Lembaga Getah Malaysia, agensi lah yang bertanggungjawab terhadap membuat pembangunan dan penyelidikan lah dalam bidang getah ini. Okey, penggumpalan latex. Tadi kamu diberi soalan kan, mengapa latex boleh menggumpal apabila didedah kepada udara untuk beberapa jam? Dan bagaimana kita nak mencegah penggumpalan latex? Kita tengok ini, proses penggumpalan latex. Pelajar masih boleh fokus tak? Boleh, boleh. Teruskan Okey, okey. Saya rasa you pun harap dapat habis silibus cepat kan? Kerana bila saya buat slide tentang keputusan UP1, saya tengok fizik punya agak teruk. Kimia baik sikit saja. Dan keputusan kamu kalau berbanding dengan TOV, menurun tau. Okay, saya mendapati kebanyakan pelajar dah lupa teknik menjawab ataupun kurang membuat latihan yang berformat soalan SPM sebenar. Okay, dan disebabkan lagi faktor PTPI ini yang kurang menarik perhatian ataupun kurang memberi motivasi kepada pelajar. So, faktor-faktor ini semua menyebabkan prestasi kamu menurun. Itu sebab bukan saya nak cepat ajar, tapi saya terpaksa nak buat begitu kerana nak kejar masa ni. Jadi bab ini yang macam tentang teori ini, saya boleh laju Namun begitu, kalau lepas ni ada apa yang tak faham bila you buat latihan ke, you boleh tanya. Yang pentinglah kamu sendiri kena berdisiplin mengikuti PDPI ini.
Sebenarnya tidak, perkembangan kamu akan lambat. Okay, dan prestasi kamu tak dapat meningkat. Ya, harap kamu fikir ya. Bukan senang tau mereka yang dapat cemerlang A minus A ke A plus. Bukan senang nak dapat. Dan tahun ini, saya target 16 pelajar kena skor A. Nanti cikgu akan share ETR yang terkini tu. Siapakah 16 pelajar yang kumpulan cemerlang? Okay? Kumpulan pelajar yang lemah tu ada 9 orang. Tapi masa SPM, masa percubaan you kena skor kurang-kurangnya C+. Maka paling minimum kamu kena dapat 55 markah. Okay? Ini target kamu. Okay. Penggumpalan latex. Latex ini dikumpulkan dalam bentuk cecair dan diproses atau boleh dibiarkan menggumpal dan dipungut sehari selepas penurehan. Okay. Penggumpalan latex dalam bentuk cecair perlu disegerakan kerana selepas terdedah kepada udara untuk beberapa jam, latex akan mula menggumpal dan berubah menjadi pepejal. Okay. Maka dia kena kumpul dengan cepatlah. So, apakah yang menyebabkan latex menggumpal? Dan bagaimanakah cara mengelakkan latex menggumpal? Kita tengok proses penggumpalan latex. Okey, jadi kamu dah tahu kan, membran protein ini terdiri daripada cas negatif. Jadi menyebabkan zarah-zarah getah ini tertolak apabila mendekati satu sama lain. Tetapi, okey, kat udara atau apa? Bakteria. Bakteria ini boleh menghasilkan asid laktik. Asid ini ada ion hidrogen yang bercas positif. Ion hidrogen yang bercas positif ini, yang daripada asid ni, ia akan meneutralkan cas negatif pada membran protein. Maka apabila zarah-zarah getah ini berlanggar antara satu sama lain, membran protein akan pecah. Polimer getah akan bergabung antara satu sama lain menyebabkan latex menggumpal. Kenapa zarah-zarah getah berlanggar? Kan dia dalam bentuk cecair, dan cecair dia boleh langgar dengan bekas ke. Kan zarah-zarah tak kira zarah apa, dia pun sentiasa bergerak. Dia akan berlanggar. So membran protein pecah dan polimer getah kat dalam ni akan bergabung dan latex menggumpal. Okey, konsepnya ialah asid. Asid dapat mempercepatkan penggumpalan latex. Kerana ion hidrogen daripada asid menggumpal latex dengan meneutralkan membran protein yang bercas negatif. Asid mempercepatkan penggumpalan latex. Selain daripada penambahan asid, rasa kita guna asid formik. Asid formik bermaksud asid metanoik. Bagi penggumpalan latex yang secara semula jadi, contoh susu getah itu dibiarkan dalam mangkuk tu sehari, baru penuri getah itu kumpul. Kerana bakteria pun akan merembeskan asid laktik, menyebabkan latex menggumpal. Kita guna asid lemah lah, kita tak guna asid kuat. Okay, berbagai cara latex diproses sebelum dihantar ke kilang. Dia dah jadi gumpalan kan, jadi dia akan mungkin diratakan dalam bentuk kepingan
ataupun buat dalam bentuk blok. Okay, susu getah itu yang dia kumpul tu, dia tambahkan amonia. Kemudian bila sampai ke tempat kilang pemprosesan, dia masukkan dalam satu tong, dia tambah asid pula. Okay, so jadilah getah blok. Ini dalam gumpalannya getah segerap. Okay, tadi adalah pengubahan lateks kan. Sekarang bagaimana kita nak mencegah atau menghalang pengubahan lateks? Kalau asid mempercepatkan pengubahan lateks. Manakala alkali akan menghalang pengubahan lateks. Kita guna larutan amonia. Boleh saya tahu siapa ada pergi tuition lah? Kimia. Pelajar-pelajar tak dapat capai tu, tak dapat lulus tu, kalau tak pergi tuition, susah tau. Kamu harus pergi tuition. Tahun ini banyak pelajar dapat A dalam fizik kerana mereka pergi tuition. You boleh tanya tutor tu. Kalau ada tempat lagi, kamu harus daftarkan untuk kelas dia. Memang dia hasilkan pelajar yang tahap cemerlang. Sekurang-kurangnya akan dapat A- punya. Untuk fizik. Kimia, dia pun ada tuition, tapi cikgu lainnya ajarlah dalam pusat tuition dia. Kamu harus ambil tahu. Lateks diperlukan dalam bentuk cecair untuk menghasilkan produk-produk tertentu seperti sarung tangan dan tube getah. Larutan alkali seperti amonia dimasukkan ke dalam lateks bagi memastikan penggumpalan tidak berlaku. Larutan alkali mengandungi ion hidroksida. Ion hidroksida ini dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Maka membran protein zarah getah ini kekal bercas negatif dan zarah getah akan kekal tertolak apabila mendekati satu sama lain. Ini penting Ini adalah sebab mengapa penambahan larutan amonia ke dalam lateks dapat menghalang pengubahan lateks. Ini sebabnya. Okey, hari ini kamu belajar sampai ini saja, pengubahan lateks. Ada apa yang tanya? Tak ada So saya ambil kehadiran dulu.